Hai, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma iftah 'alaina abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal ni'mah wa abwabal rizq wa abwabal quwwah wa abwabal sihah wa abwabal salamah wa abwabal afiyah wa abwabal jannah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT kerana telah memberikan ruang, peluang, waktu, kesihatan dan segala macam rezeki kepada kita semua, terutamanya saya yang mana masih lagi dapat diberikan oleh Allah kesihatan yang baik untuk saya bertemu dengan anda. Masa yang terbaik untuk saya sentiasa memberikan terbaik untuk anda. Perkongsian yang saya sentiasa nak bagi ni, insya-Allah saya dah janji tak akan putus. Cuma saya percaya mungkin ramai yang tertunggu semasa dalam tempoh PKP, raya kan. Raya tu saya cuti panjang sikit. Jadi ramai orang yang dia ternanti-nanti. So hari ni kita dah dalam mood yang baru. Sebelum ni semuanya kita buat dekat rumah. Kita tak boleh ke mana-mana. Hari ni kita dah start kerja, so kita akan banyak berlive. Banyak berlive di office. Kan? Rumah tempat untuk berehat. Jadi kita nak kena berehat. Okay, so terima kasih. Selamat Hari Raya semua. Masih lagi Hari Raya. Hari ni saya sebenarnya kita macam hari ni kita lebih elok sikit lah kan. Macam berbanding sebelum ni. Semalam lah kan. Semalam yang jamuan tu saya buat tour je kan. Bagi jalan-jalan macam tu saja. So terima kasih hari ni siapa yang menonton, siapa yang tengok. InsyaAllah saya nak bagi tahu setiap hari lepas ni kecuali hari Jumaat dengan Sabtu lah. Jumaat dengan Sabtu kita mungkin tak ada live. Tapi setiap 4 petang. Jam 4 petang kita akan buat live untuk perkongsian. Dan jangan risau kalau mungkin ada yang terlepas, insya-Allah. Jangan risau. Yang terlepas tu dia boleh tengok video ni dekat dalam page dan insya-Allah saya akan up dekat YouTube. Siapa yang belum subscribe lagi boleh tengok. Boleh nama je Fahmi Ramli Channel. Saya banyak dah upload semua video-video yang mana semua tu semua dah ada dekat YouTube. Yang mana orang nak tengok, yang mungkin dia nak tahu perkongsian, yang dia dengar persoalan-persoalan orang, yang mana saya dah jawab persoalan-persoalan tersebut, semuanya ada di YouTube. Semuanya ada di page. Dia takkan boleh terlepasnya, jangan bimbang. As long as dia sentiasa follow dan terus setia bersama saya Fahmi Ramli. Okay, so terima kasih pada anda. Hari ni semua saya nak greeting dulu. Lama dah saya tak greeting follower saya ni. Selamat Hari Raya ni. Siapa ni? Okay, Puan Liana Ana. Hari ni tak bertugas ke Puan Liana Ana? Waalaikumsalam. Puan Tini Ghazali. Waalaikumsalam. Nurhana Sudirman. Nur Hamidah. Semua biru belakang tu. Biru adalah warna tema. Warna tema firm. Okay. Kalau ikut dalam darah saya ni, saya Liverpool. Dia sepatutnya The Reds. Tapi kalau cat color merah lagi ni, orang ingat tokong pula ni. Jadi saya pilih color biru. Biru ni sesuai sikit dengan saya kan. Saya tak pernah ada lagi baju Melayu color merah. Merah ang-ang panggil. Jadi saya pilih color biru ni sesuai lah sikit. Alright. Okay. Nur Asma Marika, Siti Raziah Rahman, masih dalam mood raya Tuan Fahmi. Memang betul. Hari ni alhamdulillah saya berpuasa. So saya jelah kan buat sikit-sikit macam ni lah. Jadi saya berpuasa dan siapa yang puasa juga hari ni lagi selamat berbuka lah. Okay. Maaf tanya, mahkamah dah buka ke Tuan? Dah buka dah, semua mahkamah dah buka. Dan dah boleh filing case. Cuma macam saya tak tahu, tapi dekat tempat macam dekat saya tempat ni semua dah buka dah. Macam cuma mahkamah tinggi nak filing case tu saja, ada beberapa mahkamah tinggi yang mungkin dia tak open lagi. Macam dekat Penang, tapi mahkamah yang lain semua dah boleh dah filing. Alright, dan hari ni pun kita masuk ke office pun hanya untuk nak update dan alhamdulillah ada beberapa kes yang mana saya dah dapat untuk bulan 6 untuk ada perbicaraan yang nak dilakukan lah. Okay, so alright, positif, maksudnya ada peningkatan yang mana kita dah habis dah melalui fasa tempoh PKP kita. Di mana kalau kita boleh recap balik kan, semua ingat balik masa kita PKP dulu tu,
Masa awal-awal, saya ada yang buat baca Yasin lah, ada yang saya buat apa lagi ya? Saya berkongsi kisah Nabi lah. Sampai dia main pula fasa yang boleh berdua-duaan kan, StreamYard, jumpa apa couple berduet dengan Mawar, dengan Ustaz Don, Da'i Luqman, apa lagi Ustaz Syamsul debat. Dah tu kemudian dia masuk yang fasa yang saya berinteraksi dengan anda saja. Jadi cuba ingat momen-momen tu balik mana kita dah banyak belajar, saya dah banyak dah muntahkan ilmu-ilmu, perkongsian dan pengalaman. Semua tu saya buat untuk memberikan manfaat kepada anda semua. Khususnya saya percaya yang paling ramai sekali yang menonton ni adalah wanita. Dan saya masih lagi fokus untuk memberi wanita yang terbaik untuk anda semua faham. Okay, dan hari ni, right, so terima kasih semua, Waalaikumsalam semua. Tapi kalau tanya mahkamah buka ke tak buka tu, saya rasa yang terbaiknya kalau kita nak tahu mahkamah buka ke tak buka, boleh filing ke semua tu, cuba anda telefon je. Google dan telefon je mahkamah. InsyaAllah sekarang ni dia memang beroperasi untuk nak menjawab segala call-call kita semua tu. Boleh buka, boleh filing ke tak dan sebagainya. Alright, so macam biasa, kita dah macam biasa lagi ni, anda boleh letakkan soalan anda macam biasa. InsyaAllah nanti saya akan pilih satu saja. Apa yang bezanya PKP dulu dengan hari ini adalah start selepas pada ni kita akan buat sejam sahaja. Jadi saya akan pilih soalan-soalan yang terbaik untuk saya bantu yang berlandaskan kepada isu-isu puan-puan semua. Right? Okay, so apa yang saya nak kongsikan kepada anda semua hari ini adalah isu yang paling banyak sekali yang berlaku, yang mana ramai wanita yang ada isu ni. Isu yang mana wanita yang ada anak tetapi si bapa ni tak bagi nafkah anak. Sebab saya dah buat survey dan saya tengok memang banyak soalan berkaitan dengan nafkah anak ni yang paling tinggi. Sebabnya kita sedia maklum tentang tempoh PKP ni, ada orang yang telah dibuang kerja dan ada juga yang mungkin dia tak ada pendapatan, dan kemudian yang paling penting sekali lah, yang ni yang saya rasa yang paling besar sekali isunya adalah culas. Sebenarnya bukan isu pendapatan tu sebenarnya, tapi sebab isu culas, sikap yang acuh tak acuh tentang apa nafkah anak ni. Jadi saya percaya ramai orang yang ramai wanita dia ada isu ini. Isu berkaitan dengan tak dapat nafkah anak, dan kemudian dalam masa tak dapat nafkah anak tersebut, dia juga yang menanggung nafkah anak tersebut. Dan sepatutnya nafkah anak tersebut adalah yang patut diberi oleh si bapa kan. Saya pernah kata dalam tempoh PKP tu, apa-apa yang berlaku sepatutnya kita tidak boleh sekadar membeli alasan. Sebaliknya kita kena usaha untuk memberikan yang terbaik kepada ahli keluarga. Dan ada orang yang terlalu berkira-kira, dia terlalu kedekut dengan anak isteri dia sendiri. Kalau mungkin dalam tempoh PKP tu sebenarnya bukan isteri-isteri ni ataupun ibu-ibu ni dia tak faham. Saya percaya ibu-ibu ataupun wanita dia faham tentang masalah yang berlaku dalam tempoh PKP, tentang pendapatan tak stabil, pendapatan tak dapat dan sebagainya. Betul? Tapi masalah yang paling besar adalah bukan isu tak dapat pendapatan tu, tapi isu sebab sikap tu. Ada yang mengadu kata duit BPN dapat tapi tak bagi dekat anak isteri. Ada orang yang anak isteri dapat duit BPN tu, isteri dapat, kemudian dia minta dia ambil untuk nak beli benda-benda yang lain, sampai satu tahap isteri ataupun keluarga isteri ni, keluarga ibu ni yang terpaksa tanggung, yang terpaksa beli pampers, susu ataupun nak kena beli makan untuk anak-anak. Okay? Jadi saya percaya ramai juga ada isu ni. Dan yang ada juga yang keadaannya di mana wanita-wanita ni yang dia dah ada perintah nafkah, tapi masalahnya suami ni tak tunai ikut perintah tersebut. Okay, so ramai orang yang memang dia ada isu macam ni, isu yang mana suami tak ikut perintah, si bapa tak ikut perintah nafkah yang telah mahkamah tetapkan. Kalau orang yang memang dia tak ada lagi perintah, jadi dia mungkin dia terpaksa tahu satu perkara, kalau orang yang tak ada perintah dia kena naik mahkamah untuk dapatkan perintah nafkah anak. Okay, kalau anda tanya macam mana nak buat tuntutan nafkah anak tersebut, dia mesti melalui proses. Proses perundangan, yang mana proses perundangan ni adalah satu proses yang ada perbicaraan. Permulaan tu mungkin dia dengan suluh dulu, perbincangan.
Tapi kalau tak ada tu dia akan melalui proses perbicaraan. Dia kena buat saman dan sebagainya. That's why kalau tuntutan yang sebegini, saya dah kata banyak kali dalam tempoh PKP, kita kena lantik peguam. Untuk kita tahu berapa banyak yang kita nak tuntut, macam mana hakim ni punya keputusan. Sebab semua ni dia akan mempengaruhi di akhir perbicaraan untuk kita dapat perintah. Orang yang dah ada perintah, okey lah. Ni cerita hak orang yang tak ada perintah lagi ni. Dia dah mengadu. Tuan, macam mana ni suami si bapak ni tak bagi pun nafkah. Lepas tu saya akan tanya kat dia. Ada dapat tak perintah nafkah lagi? Dia kata saya tak pernah pun tuntut. Dia kata ni, saya tak bercerai lagi. Boleh ke saya nak tuntut nafkah anak? Boleh perempuan. Kalau kita tak bercerai lagi, kita boleh buat tuntutan nafkah anak tersebut. Tak perlu tunggu pun sebenarnya. Okay? Kalau kita, sebab yang kita tuntut ni bukan untuk kita. Kita tuntut nafkah anak adalah untuk kepada anak. Kita tuntut untuk bagi pihak sebagai seorang yang memegang amanah lah untuk anak tersebut. Jadi adalah keadaan yang mana si bapak ni bagi tahu kata aku takkan bagi nafkah kat hang. Aku takkan bagi nafkah untuk anak lagi, hang guna duit tu untuk kepentingan hang sahaja. Tengok-tengok bagi berapa? 100. Krik. Aku bunyi sendiri krik-krik ini. Sebab 100 tu takkan cukupnya untuk nafkah anak. Wa imam untuk anak kecil, apatah lagi untuk anak yang besar. Betul tak? Krik. 100 tu. Bertekak bukan main. Tengok aku takkan bagi 100. 100 saja, nanti mesti hang guna untuk kegunaan hang. Sebenarnya orang-orang jenis macam ni dia tak pernah beli kot barang untuk nafkah anak ni. Wallahu a'lam lah. Kena bagi beli sekali baru dia tahu. Alright, so isu macam ni, isu yang biasa yang berlaku. Dia tak dapat nafkah, dia tak dapat perintah lagi. So wanita atau ibu ke ataupun masih lagi isteri, okay, dia belum bercerai ke, dia masih belum jadi ibu tunggal, ataupun yang mana dia dah berkahwin lain. Dia dah berkahwin dah dengan lelaki lain, ada anak duduk dengan dia tapi bekas suami ataupun bapak ni tak pernah nak ambil peduli. Mesti ada yang macam tu kan? Siapa ada? Cuba mengaku. Kalau tak mengaku pun tanya, tepukkan diri. Cerita aku ni. Macam tu. Okay? Ataupun tepuk saya. Rasa macam kawan aku ni. Okay? So, orang yang ada isu macam ni, biasanya dia akan ada satu sebab dia tak buat tuntutan tersebut. Dia tak tahu sebenarnya. Saya percaya kalau orang dia tahu, dia akan terus ambil tindakan. Sebab kita dalam dunia ni, tak ada benda yang boleh kita buat melainkan kita kena dapatkan perintah untuk nak mengajak. Kalau kita nak nasihat saja pun nasihat je lah. Kan? Kita pergi minta bagi tahu nasihat ini, suruh bagi sikit. Kita pergi jumpa kawan suami kita, bagi tahu kata ni nasihat sat kawan hang ni. Tu pesan sikit dia ada anak. Walaupun aku ni dah berkahwin lain, tapi takkanlah laki baru aku ni nak kena tanggung nafkah anak dia. Ingat laki baru, suami baru, dia tak bertanggungan nak tanggung anak tiri tu. Ramai juga orang salah anggap benda ni. Dia anggap kata, anda kahwin janda anak 5 contoh, janda anak 5 ni, 5 orang anak tu hang kena tanggung. Tak boleh. Sebab selagi mana anak tersebut bin ataupun bentikan kepada bekas suami tu wajib untuk tanggung. Okay? Kalau dia dah berpisah, mudah sebab kita nak tentukan dalam bentuk wang ringgit. Alright? So, apa yang penting adalah bila kita bercakap tentang nafkah anak ni, kita kena tahu satu perkara. Kita dah dapat perintah ataupun kita belum dapat perintah. So, kalau orang yang dah ada perintah, alright, dia isu dia lain. Isu dia yang mungkin berlaku adalah isu hutang, isu culas, sat bagi, sat tak bagi, ataupun isu bagi sikit dan sebagainya. Okay, so kalau orang yang belum ada perintah, dia kena dapatkan perintah nafkah dahulu. Dia kena pergi mana? Kena pergi mahkamah rendah lah. Tapi cerita dia bukannya dia pergi bawa diri lepas tu pergi mahkamah. Contohlah sekarang ni boleh dah pergi. Pergi ke mahkamah bagi tahu. Pergi kat kaunter kata saya nak tuntut nafkah anak. Confirm. Mahkamah tu akan kata jumpa peguam, cari peguam. Sebab dia akan melalui proses untuk buat saman dan sebagainya. Kalau kita tak belajar, jadi kita tak akan tahu macam mana proses nak buat saman dan apa proses-proses yang akan berlaku. That's why saya nak ajak semua perempuan ataupun wanita yang mana dia ada isu macam ni untuk join.
join live untuk dengar apa yang saya nak bagi tahu dan apa bukti, apa persediaan yang dia perlu lakukan sebelum dia bergerak dengan lebih lanjut. Once anda dah masuk mahkamah, anda dah tak boleh dah nak macam halai balai lah. Sebab bila kita dah masuk mahkamah, kita dah jadi satu perkara yang serius. Dah kena orang masuk mahkamah sahaja. Saya pun tak pernah masuk mahkamah sahaja. Dulu adalah duduk praktikal, duduk dalam tu tengok orang. Tapi bila kita dah duduk sekarang ni, kita nak masuk court, dia jadi satu tuntutan yang serius. Jadi kita mesti kena prepare. Apa benda yang kita nak tuntut tu? Bulanan anak, berapa orang anak? Macam mana kita nak buktikan tentang kemampuan? Macam mana kita nak tunjukkan keperluan anak? Semua ni kita kena fikir. Dan selain daripada kita kena fikir, kita kena tunjukkan kat mahkamah. Okey. Staff saya balik hari ni. Dah balik dah. Tinggal saya seorang kat pejabat. Lebih mudah saya nak beletiak. Tapi ingat, beletiak-beletiak ni adalah beletiak yang manfaat. Saya beletiak bukan apa, saya sayang kat anda semua. Kan? Okay? Rambut pun dah naik sikit dah, jadi saya rasa lebih yakin. Sebelum ni saya duk buat pakai apa? Pakai kopiah tu kan. Sebab saya rasa macam segan saya nak tunjuk rambut tu. Tapi sekarang bila dah naik ambat sikit ni, okey lah kan. Alright. So, itu yang perkara pertama kita kena tahu. Orang yang ada dah perintah nafkah anak, yang belum ada, dia kena dapatkan perintah nafkah terlebih dahulu. Okay? So, akan ada isu yang banyak juga orang akan tanya kepada saya, iaitu berkaitan dengan, dah dapat dah perintah nafkah tuan? Saya dah mahkamah dah perintahkan. Perintah secara persetujuan ataupun perintah daripada perbicaraan. Orang yang dah bersetuju, dia adalah persetujuan, perintah persetujuan. Defendant setuju nak bagi nafkah kepada 2 orang anak, seorang RM200, contoh RM200, persetujuan sebulan, dimasukkan ke dalam akaun isteri, nombor akaun pada setiap beberapa hari bulan. Defendant setuju untuk bagi nafkah tahunan. Defendant setuju untuk bagi persediaan awal persekolahan, defendant setuju persediaan awal hari raya. Dia persetujuan kan. Bila persetujuan, itu pun perintah. Kalau satu lagi perintah yang berdasarkan kepada perbicaraan. So mahkamah arahkan perintah-perintah tersebut. Orang yang ada perintah pula, dia ada isu yang lain. Isu yang ramai juga orang tanya adalah isu, tuan, macam mana kalau dia tak mau ikut perintah, dia langgar perintah? Inilah isu yang kebanyakannya dia akan menjadi satu isu yang complicated ataupun masalah yang besar sikit. Alright, di mana kita namakan sebagai isu hutang. Kita sebut dalam mahkamah sebagai saman penghutang parkiman. Orang yang dah naik perintah mahkamah, perintah nafkah, dia dah naik satu layer. Okay, kita dah masuk peringkat yang pertama. So dia dah settle lah first layer. Okay, kita kena ingat satu perkara. Kita dekat dunia ni, dia ada manusia. Manusia ni, dia ada perangai dia, ada hak baik, ada hak jahat. Okay, dia ada hak baik, hak jahat. Orang hak baik, perangai macam malaikat ni, bila kita perintah, dia sami'na wa ata'na. Sami'na, dengar, dan ata'na, taat. Dengar dan taat. Hakim perintah persetujuan, perintah macam tu, dia bayar macam tu. Tak perlu potong gaji pun, kadang hakim ikut. Okay, boleh okay, setuju. Okay, setiap bulan dia bagi. Tak pernah miss. Orang macam ni bagus. Bulan 30 hari bulan masuk, 30 hari bulan. Kalau bulan Februari dah 28 hari bulan tu syak mesti masuk. Orang macam ni kita panggil kalau saya selalu istirah benda ni sebagai apa? Klien dari syurga. Ataupun defendant dari syurga dan sebagainya lah. So orang memang bagus lah. Kita dengar elok. Dia bagi perintah tu pun dia dengar. Dia tak pernah ingkar pun. Nak culas lagi dia takut. Tapi yang paling banyak isu yang berlaku adalah dia dengar peduli berapa? 300 aku bagi 100 je aku takkan ini. Sebab dia kata dia ni baru naik peringkat pertama. Sebab bila ada isu macam ni lah kita kena naik mahkamah untuk kali yang kedua. Ini proses dan prosedurnya. Okay, ini proses dan prosedurnya sebab ada unsur-unsur yang mana kita perlu bicara dan kita perlu dengar. Kenapa dan mengapa alasan yang dia nak bagi tu perlu diterima mahkamah, dia tak boleh nak bayar. Okay, paling orang yang kita tak suka sekali adalah orang yang memang ambil pendekatan untuk nak lari. Okay, menikah pandai, buat anak pandai. Aku nak tembak lah ni. Buat anak pandai, tapi bab nafkah tunggang langgang. Dia lebih utamakan rokok dia. Dia lebih utamakan kereta dia.
Dia lebih utamakan main game dia. Berapa ramai biasa dengar orang macam ni? Ada ke? Kalau ada cuba komen. Ada. Alright, sebab isu-isu macam ni lah yang terpaksa wanita ataupun isteri yang ada anak ni, yang ada anak bersama dengan dia terpaksa naik ke mahkamah buat kali yang kedua untuk isu nama dia saman penghutang perhakiman. Isu nafkah, kalau suami ataupun bapa gagal untuk bagi nafkah, dia dikira sebagai hutang kalau dah ada perintah. Kalau dah ada perintah. Jadi agak malang sikit kalau orang yang dia tak ada perintah sebelum ni, jadi dia nak tuntut benda yang backdated. Contoh dia tak pernah pun dapatkan perintah nafkah. Kemudian dah lama sangat dia kata, tuan, dulu saya yang duk tanggung segala-galanya nafkah anak. Boleh tak saya nak tuntut hutang sebelum ni yang saya tanggung nafkah anak tersebut? Boleh, tapi masalahnya sukar untuk buktikan. Jadi yang lebih bagus bila dia kena ada perintah. Bila ada perintah gagal, itulah nama dia saman penghutang perhakiman. Even kalau dalam mahkamah sivil pun lah kan, kita kata kalau kita diperintahkan untuk bayar sesuatu jumlah, diperintahkan bayar sesuatu jumlah, kalau kita gagal untuk bayar tu, kita kena naik juga mahkamah untuk tuntut sebagai hutang. Sama juga macam dalam isu berkaitan dengan nafkah ni. Mahkamah mungkin akan perintahkan terlebih dahulu berapa perintah bayaran. Kemudian nak tengok komitmen, bayar macam mana, elok ke tak lepas perintah ni? Tak elok. So kita tuntut benda tu sebagai hutang. Berapa dia bayar setiap bulan? Okey, bulan berapa? Tak bayar. Bulan 1, bulan 2, bulan 3, bulan 4. Okey, kita kata, sampai 4 bulan dah ni, tak bayar, aku juga dah tanggung ni. So, ready. Ni nama dia tuntutan yang kedua, saman penghutang penghakiman. Ataupun ada orang dia diperintahkan untuk bayar macam tu tapi dia bayar sikit. Mahkamah perintah 500 orang contoh, tapi dia bayar 300 saja. So ada hutang 200. Apa yang kita perlu buat adalah kita perlu catat. Tulis. Okey, berapa? Ambil. Kalau orang kata dulu pakai buku 55 kan, macam kat kedai tu, tulis buku 55 tu, bagus. Tulis. berapa. Sebaiknya apa yang kita nak bagi tahu kepada anda adalah preparation, persediaan. Sebab kita tak mau pergi mahkamah nampak macam korek sangat. Hampa tahu tak korek tu benda apa? Korek ni macam lawyer lah. Wah, cool. Korek, lawyer ni pun bahasa utara juga. Nampak macam lembek lah. Pergi mahkamah macam ni boleh kena bully ni. Cuba bayangkan kalau kita tengok, kita pergi tuntut tu, kita bersedia dengan receipt-receipt-nya, dengan catatan kita, dengan buku akaun. So nampak kat situ, ini bukan kaleng-kaleng kan. Kita dengar pun macam, ini macam-macam bukti ni. So itu salah satu perkara yang mesti ada pada seorang wanita yang ada isu macam ni. Isu yang dia nak tuntut hutang. Mesti clear. Okay. Sebab tu penting kalau anda semua yang belum buat lagi tindakan ni, jadi anda kena tahu inilah tindakan yang perlu anda lakukan, iaitu kena buat saman penghutang perhakiman. Macam mana nak buat? Yang ni pun pastinya mesti kena lantik peguam. Cuma ada satu isu yang macam ni juga, yang tapi ada speciality, iaitu kerajaan telah daripada dulu lagi dia dah buat satu jabatan ni. Kalau ada orang yang belum tahu, dia ada satu jabatan ni, nama dia Bahagian Sokongan Keluarga. Boleh Google. Bahagian Sokongan Keluarga, BSK. Dulu ada kawan saya dekat universiti, nama dia BSK. Tak tahu nama depan dia BSK dalam something, Muhammad Khairul Afif. Kami panggil dia Basuk. Macam itulah BSK. So bahagian sokongan keluarga ni, bahagian sokongan keluarga ni, kalau anda Google, anda tulis tu nanti, dia khas, dia sama lah macam peguam lah, senang cerita. Dia peguam, macam peguam, tapi dia khas untuk orang yang dah ada perintah, yang dah ada perintah nafkah sahaja, sama ada nafkah isteri ke ataupun nafkah anak ke. Okay, so nafkah, orang yang dah ada perintah nafkah, suami gagal bayar, bapa gagal bayar, so yang tu dikira sebagai hutang. Yang ni, dia orang ni boleh kita lantik untuk bertindak mewakili pihak kita untuk bagi peringkat yang kedua ni. Peringkat yang kita namakan saman penghutang perhakiman.
Okay, so faham apa yang kita nak terangkan kepada anda itu kena ada faham, kena ada ilmu terlebih dahulu. Kalau kita rasa macam sebab dia BSK, dia government standard lah, kalau kerja dia tu government kan, kena beratok lah. Jadi kita tengok ada kelayakan juga. Jadi kalau kita memang di luar daripada kemampuannya yang telah dia orang gariskan, ataupun kita mungkin nak cepat, so kena lantik peguam lah. So untuk tindakan macam ni memang kena dapat second layer punya perintah penghutang penghakiman. So mahkamah time ni boleh buat pemotongan gaji ke, kita boleh minta. Kalau memang betul dia gagal ataupun ingkar, kita boleh minta untuk dilunaskan hutang ni dalam bentuk potongan gaji contohnya. Sebab kebanyakan dalam perintah yang pertama dia tak akan ada potong gaji. Okey, adalah beberapa kerak yang mungkin dapat. Tapi standard kalau potongan gaji ni kepada peringkat yang kedua. Ataupun kalau kita tak dapat minta potongan gaji tersebut, kita boleh minta supaya keluarkan satu perintah untuk ahli keluarga, ataupun contohlah dalam bab nafkah ni, orang yang patut memberi nafkah yang pertama bapak. Kemudian kalau bapak tu tak ada adalah bapak kepada bapak, iaitu datuk kepada cucu dia. Okey, kalau kemudian datuk kepada cucu tak boleh, dia berpindah kepada bapa saudara kepada anak tersebut. Saudara seibu, saudara lelaki lah, si ibu sebapa ataupun sebapa kena tanggung. Ni ranking macam seolah-olah ranking wali lah. Depa ni lah yang kena tanggung nafkah anak tersebut. That's why dalam faraid, walaupun mungkin orang kata bahagian lelaki tinggi, tapi kena ingat tinggi tu dia akan menyebabkan dia merangkak nanti ke akhirat. Sebab amanah dia tu walaupun dia dapat banyak, tapi dia kena menjaga tanggungan-tanggungan di bawahnya tersebut. Pak saudara ni. Kalau tak boleh nak bayar, saudara dia tu tak boleh bayar, apa kena tanggung. So boleh, insya-Allah boleh minta juga. Ataupun yang ketiganya dalam undang-undang kita sebut boleh minta untuk sita. Tapi selalunya sita barang ni dia masuk peringkat yang kali ketiga. Alright. So yang ni penentuan ni kita boleh mohon, cuma dia bergantung kepada hakim tersebut. Tapi standard kalau ada gaji dia akan buat potongan gaji. Dan yang paling last sekali dia punya ultimatum dia tu, yang last sekali punya peringkat, kalau dah sampai semua tak boleh buat, itulah kita namakan perintah komitel. Lepas dah keluar perintah hutang tak bayar juga, so kita boleh minta untuk notis untuk dimasukkan ke dalam penjara. Sebab kegagalan untuk membayar hutang-hutang yang telah ditanggung tersebut. Okay, alright. So saya rasa masuk dah setengah jam, eloklah. So saya nak pilih soalan-soalan daripada anda semua. Okay, faham okay, mari kita tengok. Gudu. Wih, banyak juga mari kita tengok. Hafizah Jahaya, salam tuan, kalau dalam proses cerai wajib ke si suami bagi nafkah kepada isteri? Selagi mana isteri tu tak disabitkan nusyus, selagi tu wajib untuk suami bagi nafkah. Mana ni? Bidadari Jack, macam mana kes dah jatuh tapi si suami belum filekan lagi di mahkamah, masa iddah terus berjalan? Saya tak faham puan. Dah jatuh apa? Oh ni, macam mana bila dah dijatuhkan talak tapi si suami masih tak filekan lagi ke mahkamah? Jadi puan filekan. Okay, jadi nama dia kes pengesahan lapar cerai. Kalau suami tak filekan permohonan pengesahan, puan yang dengar tu, puan kena filekan pengesahan lapar cerai. Tak perlu tunggulah. Nur Hafizah Usuk, perintah mahkamah bekas suami kena bayar nafkah anak sebulan RM200, tapi sampai hari ni dia tak bagi, dari tahun 2015 lagi tu. Puan kira lah puan. Kira 200 kalilah setiap kali dengan berapa bulan dia tinggal tu, tuntut itulah nama dia hutang dalam perkahwinan. Tuan, Puan Nurul Huda, tuan saya dah 2 tahun ni gantung, betul ke saya ni dah jatuh talak? Belum lagi puan. Kalau puan nak tahu jatuh talak ke belum, puan telefon pejabat agama area puan, kata, ada tak surat cerai saya? Cek lah. Mana tahu kod suami buat. Telefonlah mana-mana pejabat agama yang rasanya relevan. Contoh mungkin suami duduk dekat daerah ni, telefon tanya, ada tak surat cerai?
Ataupun telefon dekat pejabat agama yang berdekatan dengan puan. Tapi kalau dia kata tak ada sijil nikah saja lagi, ada rekod nikah saja lagi, maksudnya puan belum jatuh talak lagi. Tak ada automatik tinggal 2 tahun automatik jatuh tak. Ni orang panggil istilah gantung tak bertali. Puan Liana Ana, dah ada perintah tapi saya tak pergi ambil lagi perintah tu kat mahkamah, nak kena pergi ambil. Yang ni puan punya masalah, puan kena pergi ambil. Alright, Puan Kasih Haira. Salam Tuan, saya nak tanya tu soalan. Saya masih dalam proses perceraian dari bulan 1. Saya gaduh baik semula. Saya gaduh baik semua. Tapi suami tak pernah rujuk semula. Bulan 4 hari tu saya pergi klinik scan mengandung. Macam mana tu Tuan? Kalau nak teruskan perceraian, suami tak pernah nak berubah. Sekarang ni dia tak mengaku pula ni anak dia. Saya masih dalam proses perceraian dari bulan 1. Kalau Puan dalam proses perceraian, maksudnya perceraian yang secara Seksyen 47 lah kan, saya anggap macam tu lah. Kalau perceraian tu perceraian Seksyen 47, kalau baik semula, so tak ada isu lah. Tapi kalau perceraian tu perceraian di luar mahkamah, suami lafaz cerai di luar mahkamah, kemudian tak ada pun berlaku, tak ada pun proses rujuk ataupun tak buat pun pengesahan cerai dekat mahkamah, kemudian tak ada pun lafaz rujuk, saya bimbang anak tersebut adalah disebut sebagai anak. Puan jawab saya tak nak sebut. Okey. Jadi kalau perceraian tu macam suami kata macam ni, tak apa, nanti kita bercerai. Alright, contoh failkan perceraian tu atas sebab tak sefahaman di mahkamah. Kemudian suami kata dia tak mau ceraikan. Dah bergadah kan, dia baik balik dalam tempoh PKP tu, tengok bersetubuh semua tu. Yang tu tak jadi isu lah. Sebab masih lagi belum ada lafaz perceraian. Tapi kalau isunya adalah isu lafaz cerai di luar mahkamah, yang tu akan ada problem. Kalau dia tak mengaku pula anak ni anak dia, yang tu dia kena buat permohonan, nama dia permohonan li'an. Okey, kalau bekas suami tak bekerja, macam mana nak tuntut nafkah anak? Yang ni selalu juga isu yang akan berlaku, yang selalu ditanya. Okey, dan memang isu ni saya tak ada satu jawapan yang cukup bagus. Okey, sebab memang akan ada problem kalau lelaki yang tak ada pekerjaan. Tapi kita kena fikirkan apa harta yang boleh dia ada, yang menjadi sandaran untuk dia. Contohnya mungkin dia ada kereta. So kereta tu boleh dijadikan sebagai ganti untuk nafkah. Kita boleh minta untuk diperintahkan harta tersebut dijual. Okey, contoh ataupun rumah. Kalau ada rumah lagi baguslah. Mungkin mahkamah boleh perintahkan untuk suami jual rumah dan disandarkan sebagai nafkah kepada anak-anak. Ataupun mungkin kita boleh mohon kepada mahkamah untuk perintahkan kepada wakil keluarga dia untuk bayarkan nafkah macam saya kongsi dengan tadi. Alright. Sebab memang isu ni memang isu yang sering berlaku lah. Isu yang mana suami tak bekerja, jadi dia akan claim kata tak ada duit dan sebagainya kan. So macam tu lah. Cara dia kita tengok apa harta yang dia ada, mungkin yang tu boleh dijadikan sebagai satu sandaran nafkah ataupun minta orang lain bayar. Okey, tak ada jawapan yang cukup konkret. Kalau orang yang memang dia gaji itu gaji government, memang PKP pun dapat, so mungkinlah yang tu kita boleh mohon untuk buat potongan gaji dan sebagainya. Tapi orang yang macam kerja ni kerja swasta yang kena buang ke ataupun kerja harian ke, yang ni memang ada problem yang cukup besar lah. Okey. Okey, Puan Nasuha Rahim. Salam. Waalaikumsalam. Nak tanya, suami bagi nafkah tapi duit nafkah tu macam budak-budak WeChat lah. Terpaksa bayar duit rumah. Api air suami tak ambil tahu. Bila minta duit dekat suami, mesti suami suruh minta dekat mak si isteri. Duit barang dapur pun RM150 sebulan. Terpaksa si isteri guna duit nafkah. Bila minta cakap tak cukup, si suami akan cakap si isteri borong, padahal tak cukup terima untuk barang dapur sebulan. Okey, jadi Puan Nasuha Rahim nak tahu apa? Kalau saya nak kata ini isu dia bukan isu tak dapat nafkah. Tapi isunya adalah isu tak cukup nafkah. Dia ada dua beza. Ayat pun dah beza. Tak dapat dengan tak cukup. Okay. Isu yang Puan Nasuha Rahim tanya ni, yang mungkin ada kepada wanita-wanita ataupun anda yang lain, kita sebut ini adalah isu nafkah tak cukup. Kalau isu nafkah tak cukup, sama ada kepada isteri ataupun anak, memang yang ni kena tuntut di mahkamah.
Nama dia tuntutan tu tuntut nafkah isteri kalau untuk isteri. Kalau anak bagi tak cukup, katakanlah dia dah bagi 150. Untuk berapa orang? 3 orang anak sebulan. Memang tak cukup lah kan seorang RM50. So yang tu pun nafkah tak cukup, boleh buat tuntutan di mahkamah untuk dapatkan perintah yang tetap dan sewajarnya. Okey. 300 pun tak cukup tak untuk anak-anak 2 tahun bulan depan ni. Okey, Puan Anggrek Rohana. Anak yang dah berusia 18 tahun, adakah boleh tuntut nafkah untuk bahagian anak tersebut? Okey, kalau dia dah masuk umur 18 tahun, yang ni anda semua kena dengar, anda semua kena tahu, bila seorang anak tu dia dah capai umur 18 tahun, genap saja umur 18 tahun, dia dah boleh untuk buat tuntutan sendiri. Kita dah tak capable, tak macam mana? Senang ceritalah. Dia boleh buat tuntutan sendiri. Dia kena buat tuntutan tu sendiri. Tuntutan tu kita sebut sebagai nafkah diri. Sama macam isteri lah. Isteri tuntut nafkah kat suami, tu kita sebut sebagai nafkah diri. Sama juga anak tuntut dekat bapa yang umur 18 tahun ke atas, itu kita sebut tuntutan nafkah diri. Dia kena tuntut nafkah tu untuk diri dia sendiri. Okay? Dengan syarat. Dia ada syarat dah. Syarat dia 18 tahun tu dia masih lagi belajar. Masih lagi belajar. Kalau 18 kita selalu akan anggap macam budak ni dia akan masuk form 6 ataupun dia akan masuk diploma ataupun dia masuk persijilan dan sebagainya kan. Jadi kalau dia belajar, dia punya limit dia sampai degree. Okey, degree. Sarjana muda. Okey, dia masih lagi layak untuk terima nafkah. Jadi umur 18 tahun dia kena minta nafkah atas diri dia sendiri. So yang jadi plaintiff siapa? Anak. Yang jadi defendant adalah bapa. Okey. So Siti Hafsah Hassan Basri ni sama macam tadi. Kalau suami tak bekerja, macam mana nak beri nafkah anak? Okey. Isunya kena pindah pada orang lain ataupun sandaran nafkah lah. Itu je jawapan dia. Sebab kita nak, tak ada lagi perintah mahkamah perintahkan untuk dia cari kerja. Sebab memang dah jadi tanggungjawab untuk seorang suami ni mencari kerja ataupun mencari pendapatan. Okey. Kalau dia tak buat, itu dikira sebagai satu dosa sahaja. Kesian dekat anak tu lah. Yang jadi mangsa tu anak tu sendiri. Anak dia juga kan. Okey, Tuan. Saya nak tanya. X tak kerja. Jadi nafkah anak jadi tertunggak. Dia hanya bagi 200 je daripada 400 orang anak. Okey, ni sudah ada perintah lah. Itu pun mak dia yang bagi lepas saya sendiri mesej tuntut. Bulan 4 dia tak bagi langsung. Saya dulukan duit gaji saya. Baru ni sehari sebelum raya mak dia datang rumah mak saya. Jumpa anak saya bawakan pampers dan duit 200.5. Macam mana tu tuan? Sepatut dalam perintah dia kena masukkan ke akaun saya sebanyak 400 setiap 30 lepas. Pihak X asyik mengelak tak nak masuk dekat saya. Dia masuk dekat akaun mak saya. Duit gaji yang saya dulukan tu pun dia tak ganti lagi. Saya faham soalan puan, tapi tak nampak habis. Saya percaya isunya ni isu hutang juga. So macam saya kata, mesti kena tulis. Mesti kena tulis. Kalau macam contoh bulan ni kita tulis bulan 1 berapa? 400. Okey. Tik. Bulan 2 300. Aku tulis kurang negatif 100. Negatif 100. Tu hutang negatif 100. Kemudian bulan 3 200 kurang negatif 200. Tu hutang lagi kan. Kena catat. Alright. Kalau mahkamah dah perintahkan masuk ke dalam akaun, yang tu A. Yang tu bagus. Sebab kita boleh tengok tally ke tak. Tally apa dia? Sama ataupun tidak dengan apa catatan kita tu. Sebab yang itulah yang akan membantu peguam, yang akan membantu hakim untuk nak bicara dan membuat keputusan. Okey, isu mengelakkan semua tu, itulah isu yang akan dibicarakan dalam mahkamah. Okey, hutang tetap hutang. Hutang tak boleh lari, hutang tetap kena bayar. Okay. Kalau puan dahulukan tu, yang tu nanti tu, yang tu tak payah ceritalah masa peringkat saman penghutang parkiman. Okay. Cuma cerita dia kalau dah ada perintah, dia tak bayar ataupun bayar sikit, yang tu kena tuntut sebagai hutang. Kena catat. Okay. Puan Noramai. Apa duk berchat-chat ke? Ingatkan siapa dia?
Okey puan, yang penting mohon nafkah anak di mahkamah, suami atau bukan suami terima perintah kata ayat juga antara dia dengan Tuhan dah. Kita lepas. Oh, yang ni soal bagus. Puan Tini Ghazali bagus. Dia faham maksud dia. Itulah maksud sebenar. Puan Tini Ghazali telah mempermudahkan. Betul. Kita dah melaksanakan tugas kita, tanggungjawab kita untuk tuntut dulu bagi pihak anak. Jadi bila ada hakim perintahkan pun dia enggan. So kalau kita ada kuasa lagi, kita ada kudrat lagi nak naik mahkamah untuk buat tuntutan tu, kita boleh tuntut sebagai hutang. Boleh tuntut, tak ada masalah. Memang yang tu hak anak, bukan hak kita tau, hak untuk anak. Dia boleh sebut sebagai hutang. Okay. Tapi kalau kita rasa macam dia memang tak boleh nak buat juga, dia memang jenis orang yang tak berhati perut ya, memang dia tak pernah fikir pasal anak, kita yang nak tanggung segalanya nafkah anak ni. So memang dia dah jadi satu hukuman lah untuk dia pada di akhirat nanti, insya-Allah. Tu je lah. That's why sebagai seorang Islam, bagusnya kita sebagai orang Islam ni, kita percaya pada hari akhirat. Kita beriman pada hari akhirat. Kita percaya kepada hari keadilan, hari segala keadilan tersebut. Alright? Kalau macam orang Yahudi, dia tak percaya ada hari kiamat dan sebagainya tu. Okay? Kalau macam orang Buddha, pun dia ada macam kitaran semula hidup, sama dia lahir tu sebagai semut ke, sebagai binatang lain ke apa semua tu, dia ada kelahiran kedua. Tapi kita, setiap yang mati, kita akan percaya dia akan dibangkitkan, dia akan ada hari kiamat, hari segala pembalasan. Itulah hari yang mana semua orang yang masa ketika itu akan merasa macam menyesal sebab dia tak laksanakan tanggungjawab dia di muka bumi ni untuk beribadah dan juga menunaikan apa hak-hak yang dia perlu tunaikan. Tu je lah. Okay. Penat juga lah. Dia lebih siksa, lebih mencabar puasa bulan macam ni bila live. Okay, Puan Nur Syafida. Nafkah anak dengan nafkah isteri, suami kena bayar sekali atau asing? Bolehkah si isteri minta nafkah dari suami walaupun si isteri bekerja? Okay, Puan Nur Syafida. Kalau contohlah suami kita dia nak bank in kan. Okay, kalau dia kata nak bank in ke ataupun transfer ke, macam inilah kita asingkan. Kalau bank in, dia takkan dia nak asingkan. Sebab bank in kan, bank in sekaligus. Contoh, dia bubuh katakanlah, let's say lah, 1,000 untuk kegunaan anak dan juga kegunaan isteri. Dia bank in 1,000. Contoh kalau dia masuk sekaligus, yang receipt yang akan keluar tu, receipt sekaligus lah kan. Cuma, dia kena message lah, bagi tahu. Suami ni kena message. Saya bagi kat awak ni 1,500 untuk awak, 500 untuk anak. Tu contoh, tu yang terbaik. Ataupun kalau dia tak message pun, kita tanya, abang message tau, ataupun WhatsApp kan sebagainya, mesti bentuk bertulis. Kalau macam contoh suami isteri lagi bagus kalau dia buat macam satu receipt lah. Aku ni tak macam tu. Dia macam satu perjanjian lah, bagi tahu, okay, ni bulan ni untuk berapa. Kalau nak biasa, standard message lah, WhatsApp dan sebagainya kan. So, abang ada masukkan 1,000 ni. 1,000 ni untuk siapa? Beritahu, untuk saya ke untuk anak? Untuk awak 500, untuk anak 500. Tu contoh. Ni yang terbaik. Jangan sebab hanya masuk duit tu tanya nak bergaduh. Tak. Ini sebenarnya untuk nak clarification. Untuk betul-betulkan, bagi betul-betul. Okay? Sebab kita kena ada penjelasan. Yang kita depositkan tu untuk siapa? Untuk kegunaan siapa? Yang tu yang akan membezakan kualiti perbicaraan. Okay? Yang lebih bagus, transfer. Saya suka transfer. Transfer sebab kita boleh tulis reference. Okay? Kalau kita masuk, dia boleh buat 2 kali kan. Kita pun tak payah nak beratur panjang lah. So, kita tulis transfer, tulis 500 nafkah isteri. Kemudian buat kali kedua, 500 nafkah anak. Lagi bagus kalau ada buat akaun asing. Kan mudah. Anak punya akaun ada, isteri punya akaun pun ada. Senang. Ada setengah kan suami dia kata apa, dia tak aku tak boleh bagi duit kat hang, nanti hang guna duit tu hang duk berjoli dengan lelaki lain. Tu contoh kan yang selalu saya duk dengar dekat mahkamah, begitulah. Tapi saya rasa bukan ada. Bukan ada yang macam tu kan. Tapi saya selalu dengar macam tu lah dekat court. Saya tak mau bagi duit dekat dia, nanti dia guna untuk berjoli dengan perempuan lain. Dia dah guna pergi karaoke lah apa sebagainya. Padahal kawan ni baru bagi pun 100.
krik, krik, krik. Contohlah macam tu. Okey, kemudian kalau dia kata, Puan Syafidah kata, bolehkah si isteri minta nafkah dari suami walaupun si isteri bekerja? Isteri, jangankan kata bekerja. Bekerja tu apa, penyapu sampah ke, pembantu takbir ke, apa-apa yang kecil. Isteri ni, CEO syarikat pun boleh minta duit. Gaji RM10,000 pun, dia berhak untuk dapat nafkah. Isteri, kalau dia tu, isteri ni katakanlah ada macam dalam drama lah kan. Isteri ni doktor, PhD dah sampai habis. Kemudian ada pula bisnes, macam-macam lah. Kira boleh kata macam jutawan lah. Gaji sebulan tu kira level menteri lah. Contohlah RM50,000, RM40,000. Dia sanggup berkahwin dengan suami ni yang kerja dia kerja biasa saja, hak gaji tak tinggi sangat, tak rendah sangat, contohlah RM5,000, RM3,000 lebih. Jadi isteri ni berhak lagi untuk minta suami dia bayar nafkah rumah, beli baju, beli makanan. Itu wajib. Bukan sebab suami isteri ni kerja besar dia tak boleh dapat, tak. Isteri kerja apa sekalipun, duit isteri, duit isteri. Suami kerja apa pun, duit suami ada duit isteri. Tu keyword dia. Anda boleh tulis nanti kat Twitter anda ke, kat Facebook anda ke, tulis duit isteri, duit isteri. Duit suami ada duit isteri. Duit nafkah tu lah duit isteri. Okay, tak boleh kira saya isteri kerja tak boleh dapat. No, dia mesti kena dapat. Okey, Puan Roshanisa, Cik Kasim. BSK maklum perintah yang saya dapat tu dah lama sangat nak kena buka fail baru. Oh, okey. Now masih tak ada apa tindakan. Tunggakan masih bertambah setiap bulan. Okey, yang ni saya tak boleh nak ulas. Saya tak boleh nak ulas sebab saya bukan berada di pihak Puan dan saya pun bukan berada di pihak BSK. Mungkin ada isu yang tertentu. Saya percaya ramai orang yang mungkin ada isu dengan BSK dan sebagainya. Tapi saya tak boleh nak prejudis. Okay, saya tak boleh nak kata apa begitu sebab mesti ada isu yang tertentu yang saya tak tahu. Tapi saya percaya kerajaan wujudkan BSK ni memang tujuan dia untuk sama macam peguam yang nak menguatkuasakan isu peringkat kedua ni, isu penguatkuasaan dan juga penghutang penghakiman. Okey. Suami dah tukarkan hak milik rumah. Jadi kalau saya isukan hal nafkah pasal duit untuk makan, dia suruh saya jual rumah tu. Macam mana tu? Kalau dia ugut-ugut macam ni, Puan tuntut je lah nafkah, Puan. Senang. Tuntut je lah. Okey. Puan Nurul Ainain Saad. Lepas kahwin baru hilang gaib terus. Sebab tu saya filekan tuntutan. Bagus. Tapi masalah juga kalau orang yang gaib-gaib ni. Kalau gaib tu hilang tu kita nak tuntut perceraian, okey lagi. Tapi kalau orang yang gaib ni kita nak tuntut nafkah, yang ni problem. Okay, saya percaya mesti salah seorang daripada perempuan yang menonton ni yang mungkin dia ada isu macam ni. Suami dia hilang, suami dia tak tahu pergi duduk mana. Jadi dia nak buat tuntutan nafkah. Nafkah anak ke, nafkah diri dia ke, ni memang problem. Kan? Sebab bila dah ada perintah tapi kita tak boleh nak menguatkuasakan perintah. Sebab orang dia tak ada. Kalau dia hilang, dia lari tinggalkan kita, kalau kita nak tuntut fasah ke, kita nak tuntut cerai taklik ke, yang tu okey lagi. Kan? Kita bolehlah dapat bicara tu sebelah pihak. Dia tinggalkan kita. Nak bercerai lah, nak bercerai mudah. Tapi bila kita nak, suami hilang, bapa ni hilang, kita nak tuntut nafkah, yang ni memang problem. Kita kena ada usaha untuk mencari. Okey, Puan Jamsari Hasan, memang ada pun, bukan kali kedua. Kali ke-200 naik kod, gila. Ui, Puan kali ke-200 naik kod, Puan. Ui, dah macam saya dah, Puan. Betul. Saya tak tahulah peguam dengan hakim ni fikir macam mana. Bila si bekas suami tak main masuk 10 kali, tak ada pula tindakan ke atas dia. Macam mana pula kalau kes
kes macam mana. Kami yang perempuan ni je duk naik turun kot. Yang lelaki senang, tak main, tak ada tindakan apa cer. Okey, macam ni lah puan. Saya percaya siapa yang ada isu dengan BSK, yang mana ada isu naik turun mahkamah banyak kali ni, saya macam sekali lagi saya bagi tahu, okey. Saya tak boleh nak prejudis. Kalau anda dah lantik peguam, okay, untuk naik court, anda apa yang perlu anda tahu adalah anda ada hak untuk tahu kenapa isu anda tergantung. Okay. Saya tak boleh nak bagi directly sebab prejudis. Prejudis ni maksudnya bersangka buruk lah. Sebab saya tak berada di pihak anda. Okay. Saya tak berada di pihak mahkamah dan saya pun tak berada di pihak kes perempuan. Tapi apa yang saya boleh bagi tahu adalah secara umum. Okay. Kalau kita ada problem naik turun mahkamah terlampau banyak sampai kita pun tak tahu apa benda yang berlaku dan sebagainya ni, problemnya adalah kita mungkin tak tahu apa proses yang tengah berlaku sekarang ni. Alright? That's why kena ada connection dengan peguam anda baik-baik. Saya percaya di kalangan anda ni yang menonton akan ada orang yang dah ada peguam. Sepatutnya saya tak boleh nak buat macam tu sebab dia satu prejudis juga. Saya bercakap kepada anak guam dia. Tetapi saya bagi perkongsian ni secara umum sebab ramai orang yang menonton ni, ramai yang ada isu, yang tak ada isu, hak yang kahwin, yang tak kahwin, hak bercerai, hak belum bercerai, kan, dan sebagainya lah. Jadi kita berkongsi secara umum apa masalah yang berlaku. Kalau anda, Puan Jamsari Hassan dan juga lain-lain, yang mana perempuan semua ni yang mungkin ada isu naik turun court sampai tak selesai lagi ni, saya sarankan satu perkara. Anda yang perlu dengar nasihat saya, iaitu dapatkan maklumat daripada peguam ataupun mahkamah. Kenapa kes saya ni tangguh banyak kali? Jangan diam. Saya nak tahu apa proses dia. Kalau anda belum dapatkan lagi proses yang saya bagi kat anda tu, ni anda boleh dapatkan ni. Saya buat ni free ni. Blueprint proses kes di mahkamah syariah. Dan kemudian saya buat e-book free ni berapa kali naik mahkamah tuan. Sebab saya buat ni ikut prosedur dia. Ikut prosedur naik turun mahkamah. Saya tak boleh cerita berapa kali naik. Tapi saya boleh cerita apa proses yang kita perlu lalui. Kalau ada proses tu yang tergantung, mesti ada the stuck kat mana-mana tu. Okay? Alright, saya tak boleh prejudis Puan Jamsari dan lain-lain. Saya kena be fair. Saya berkongsi ni, saya nak bagi anda satu manfaat daripada video saya. Okay? Saya harap saya lebih neutral lah untuk anda semua juga. Walaupun saya memperjuangkan hak wanita, tapi saya tak boleh nak menghentam pihak macam mahkamah ke, BSK ke, hak mana mereka ni pun ada tugas yang macam saya juga. Okay? Kak Kiah kata, beletiak sungguh dah. Saya dah lama tak beletiak ni, jadi saya kena beletiak juga ni. Tinggal 4 minit lagi. Maaf tuan nak tanya, kalau resit tercampur bukan barang anak nak buat macam mana? Terlupa hari tu nak asing, baju raya anak beli kat Tesco, excited sangat shopping raya untuk anak. Okey, biasalah kalau standard tercampur kan. Apa-apa resit, kalau kita nak buat tuntutan, resit yang peguam suka adalah, kalau siapa nak tahu peguam suka resit macam mana? Resit yang kami suka adalah resit yang anda dapat, anda tampal. Ni orang yang paling bagus sekali, kami cukup sayang orang macam ni. Peguam-peguam cukup suka orang macam ni adalah resit dia beli tu, apa-apalah barang keperluan anak ke, barang keperluan dia ke, dia tampal dekat kertas A4. Okay, dia tampal, kalau lagi bagus lah, ada hal lebih ekstrim sikit ni kan, dia tampal, dia highlight barang apa yang dibeli tu. Yang penting yang penting, khas nak kata apa, nak tuntut apa, nafkah anak. Barang apa yang bercampur nafkah anak tu, contoh kita beli ubat gigi anak, tanda highlight. Kalau lagi ekstrim, dia laminate. Orang yang laminate ni memang salut lah. Sebab nampak kesungguhan. Kita nak orang yang bersungguh-sungguh. Sebab kita masuk ke mahkamah, kita bukan buat benda main-main. Orang masuk court, mana ada orang pergi nak masuk sahaja. Orang pergi tu untuk dapatkan perintah. Lainlah anda masuk tu court badminton, court futsal. Okay? Lawak tak menjadi. Krik-krik. So, faham Kalau kita nak masuk court, mestilah kita nak tunjukkan yang terbaik. Kita nak tunjukkan, Tuan Hakim, ni saya nak tuntut ni. Ni.
Sebab kalau receipt, kalau kita tak laminate sebagainya, dia boleh pudak kan, dia boleh hilang. Kalau laminate, memang terjaga elok lah. Okay, kalau tercampur pun tak apa, yang penting highlight. Okay, sikit lagi Puan Laili. Tuan, berapa lamakah tempoh masa yang diberikan kepada defendant untuk bayar nafkah dari tempoh surat perintah dikeluarkan? Kalau mahkamah perintahkan tu, contohlah hari ni 2 hari bulan 6. Contoh 2 hari bulan 6 2020. Mahkamah perintahkan, mahkamah sebutlah hari ni kata ada baca penghakiman. Setelah mahkamah meneliti segala perbicaraan, mahkamah dengan ini memutuskan untuk defendant membayar nafkah anak sebanyak RM500 dan hendaklah dimasukkan ke dalam akaun plaintiff, nombor akaun sekini pada setiap 30 hari bulan, contohnya tu. So dia akan dikira pada 30 hari bulan nanti ni. 30 hari bulan 6 nanti. Macam itulah. Memang kebanyakan hakim dia akan sebut detail. Kalau kita dapat saman kalau kita nak buat saman menyata tuntutan pun, kita kena buat detail macam itulah. Mesti dimasukkan pada setiap berapa hari bulan. Senang. Kita pun boleh tahu. Dan kalau contoh perintah hari raya dia selalunya hakim akan sebut hendaklah dimasukkan ke dalam akaun ni 15 hari sebelum hari raya Aidilfitri. Kalau persekolahan 15 hari sebelum permulaan tarikh persekolahan. Okey. Kalau macam contoh bulanan, kita kata ada hutang berlaku. So kita kata nak tunggu berapa lama baru kita nak tuntut tu kan? Betul tak? Macam contoh, dia dah mahkamah perintah daripada bulan 1. Ni dah masuk bulan 6 ni, dah masuk 5 bulan dah tak bayar. So kita kira-kira, banyak dah aku nak tanggung ni. So kalau kita rasa wajar tuntut. Buka terus file saman penghutang parkiman. Okay. Tapi kalau macam kita rasa macam sikit sangat nak tuntut lagi pun, biar dulu. Tunggu dulu, tunda-tunda dan sebagainya. So nanti tuntut sekaligus. Biar tuntut tu biar banyak sekali. Baru puas hati kan nak tuntut pun. Okay. Mana lagi ni? Tuan Fahmi, saya nak tanya, kalau masa suami jatuhkan talak tapi si isteri cuma dengar nama saya tapi bahagian lain si isteri tak dengar. Macam ni lah puan, kalau ada dengar lafaz perceraian tu, kena buat pengesahan lah senang cerita. Kena bawa suami sekali pergi mahkamah untuk buat pengesahan. Okey. Puan Roshanisa Cik Kasim, anak umur 21 masih sambung belajar diploma, masa dia belajar peringkat sijil pun si bapa tak bayar nafkah atau apa sekalipun. Tu kira hutang juga ke tuan? Maksud saya yang dia belajar hutang PN. Okey. Hutang, kita nak tuntut hutang, kita mesti kena ada perintah dulu. Okey? Kena ada perintah dulu. Kalau kita tak ada perintah, dia payah untuk kita nak sebut benda tu sebagai hutang. Even kalau anda nak lantik bahagian sokongan keluarga pun, dia mesti kena minta perintah dulu. Kalau macam kita pun, keguam yang bukan bahagian sokongan keluarga ni pun, kalau kita nak tuntut benda tu sebagai hutang pun, kita kena minta ada perintah. So kalau tak ada perintah, mungkin sukar untuk anda nak tuntut benda tu sebagai hutang. Okay? Bolehlah masukkan. Cubalah masukkan. Kalau dapat, baguslah. Pada saya memang jadi tanggungjawab jugalah kan, untuk suami, untuk bapa dia tu bayar segala yuran. Kalau yuran tu mak ni yang dia buat keluar duit, so memang kita boleh minta lah. Cuma kebarangkalian nak dapat tu agak sukar sikit sebab kita tak ada perintah. Kalau kita tak ada perintah nafkah, kita nak tuntut hutang, nak lantik BSK memang tak dapat lah. Puan Norma Ali, kalau suami bagi duit belanja dapur, adakah itu boleh dianggap sebagai sebahagian nafkah anak ke? Sebab suami cakap anak-anak duduk rumah je. Okey, kalau isu macam ni, kita sebut sebagai, sekali lagi saya sebut, yang ni isu je, isu nafkah tak cukup. Dia bagi duit belanja dapur sahaja. Habis belanja pakaian, baju, aling semua tu tak perlu. Rumah, bayar bil api, anak duk guna aircon ke apa semua tu kena lah. Betul tak? Jadi isunya isu nafkah tak cukup. So, anda boleh buat tuntutan nafkah anak di mahkamah. Jadi kena dapatkan perintah dulu.
untuk dapatkan ketetapan yang betul sikit. Suami keluar dari rumah dan tak balik-balik tanpa beritahu kat mana dia tinggal. Tanpa nafkah tapi mak mertua tiri bagi duit tiap-tiap bulan. Okey. Baguslah soalan Puan Muslihah ni. Cuma yang bagusnya isu macam ni adalah ada orang lain yang tanggung. Ya, yang tu boleh dikira nafkah kalau mak tiri tu kata, ni mak bayak ni bagi pihak lakian, mak bagi kira ni sebagai nafkah. Tapi kalau mak ni kata, ni mak bagi ni sebagai sedekah. Yang tu tak boleh dikira. Sedekah-sedekah lah. Nafkah-nafkah. Nafkah ni dia bukan wang ringgit lah puan-puan. Nafkah ni asalnya adalah makan, minum, pakaian, tempat tinggal. Kemudian dia plus sekali lagi perubatan. Dia plus sekali pendidikan. Ni semua nafkah. Alright. Kalau benda ni semua di-convert, dia mesti convert dalam bentuk wang ringgit. Maksudnya senang untuk berurusan bagi dalam bentuk wang ringgit lah. So, kena tanya mak mertua tu lah. Kalau mak mertua ni bagi ni, mak bagi ni wang pengantin ni untuk siapa? Untuk saya ke? Untuk anak-anak ke? Ni untuk apa? Sedekah ke? Nafkah ke? Kena clear lah dengan mak tiri tu, mak mertua tiri tu sendiri. Kalau ikutkan nafkah ni dia mesti ditanggung oleh suami, bapa kan, bapa kepada anak-anak ataupun suami kepada isteri. Tetapi kalau kita baca balik dalam taklid kita lah, kalau kita tengok dalam taklid dia kata apa? Jika sekiranya aku meninggalkan isteriku, ataupun dia kata jika sekiranya aku aku atau mana-mana wakil aku tidak memberikan nafkah kepada dirinya. So boleh jadi juga mak mertua tiri ni dikira sebagai wakil. Jadi kena clear dengan mak mertua tiri ni. Okey. Puan Khairiah Ibrahim. Tuan, suami tak bekerja, tak bagi nafkah tiap-tiap bulan. Jika ada kerja kampung, baru dia ada hulu 50 saja cash. Jadi macam mana nak tahu nafkah tertunggak? Nafkah tertunggak mesti kena ada perintah nafkah, puan-puan. Nak tuntut nafkah tertunggak, nak tuntut hutang tu, itu kena ada perintah. Kena ada perintah nafkah terlebih dahulu. Baru kita boleh tahu berapa tunggakan tu. Sebab kita tak ada perintah lagi. Kalau kita nak claim benda tu sebagai tunggakan, macam anda lah, anda beli kereta, maka bank tetapkan, so perintahkan untuk bayar setiap bulan, kereta anda 500 bulan. So kemudian kita berapa bulan tak bayar, baru dia boleh kata, oh ini ada ni perjanjian ni, kita kena bayar 500 mah. You tak bayar 3 bulan dah 1,500. Baru dia boleh tuntut sebagai hutang, baru dikira sebagai hutang kan. Okey, Puan Anisah Mariam. Tuan, bagaimana isteri mau tuntut nafkah tapi isteri tak mampu upah lawyer? Sebab isteri langsung tak ada duit simpanan ataupun poket. Kalau first time baru nak naik ke mahkamah untuk dapatkan perintah, kalau tak mampu lantik lawyer swasta, lantiklah lawyer bantuan guaman. Bantuan guaman ada. Bantuan guaman. Setiap negeri ada bantuan guaman. Anda boleh Google, cari. Search, tulis Jabatan Bantuan Guaman. Negeri mana anda duduk. Nanti dapat nombor telefon tu ataupun alamat, pergi. Macam dekat Kedah, dia punya pejabat dia dekat Anak Bukit. Macam dekat Penang, dekat Georgetown. Dekat Perak, dekat Ipoh. Perlis dekat Kangak. Situlah. Tahunya dia pun duduk dekat ibu negeri lah. Okey. Bodoh macam ex aku bagi RM300. Aku pergi sana sini kata duit nafkah anak aku guna. Sial. Betul. RM300 boleh terbang Maldives ke? Alamak aku kerja sana sini. Kau ingat RM300 kau bagi RM3K. Duhai mana akal. Mana akal 9 Okey puan. Sabar ya puan Saya seram pula baca puan punya ni. Wow, saya dah sumbat masuk penjaga dah. Okey. Puan bunga telur, bunga kantan. Saya ingat puan bunga telur pergi mana? Tak apa, biasalah tu. Nanti pukul 4 setiap lepas ni pukul 4.
Okey, Puan Wani Zulkifli, kalau bekas suami tak nak bekerja sebab tak nak bayar nafkah, mertua pula dah pencen, macam mana pula ya? Bekas suami ada cakap kalau tak mampu suara anak sendiri, dia suruh bagi hak jaga anak dekat dia. Yang ni pun salah satu juga isu Puan Wani Zulkifli ni, isu yang klise juga berlaku dekat mahkamah. Okey. Dia akan kata, aku tak ada duit nafkah ni, biar aku je yang jaga. Oh, habis hang jaga, lepas tu siapa nak, hang tak ada nafkah, hang tak ada duit nak bagi nafkah. Kemudian hang nak ambil jaga anak. Hang nak jaga anak, hang tak ada duit, hang tak ada kerja. Tak logik. Orang-orang macam ni, okay, kalau kata pak mertua dah pencen, boleh minta ke mahkamah supaya potong duit pencen pak mertua. Senang. Okey, sebab datuk bertanggungan untuk kepada cucunya. Kalau anak ada ni, aka bapa kepada anak ni, bekas suami ke kita ni tak mau bayar, so ada datuk lagi, bersyukurlah. Ada orang dia tak ada datuk ni, dia tak boleh nak minta kan. So kalau anda dapatkan perintah, masukkan 2 orang terus. Masuk defendant 1, masuk defendant 2. Senang. Okey, tuntut nafkah anak ni. Sebab yang ni hak anak, bukan hak kita. Kita tuntut ni bagi pihak pun untuk wakil. Bersyukurlah kalau kita wakil ni untuk uruskan. Sebab tak ada dibayar pun. Isteri tuntut nafkah bagi pihak anak, tak ada apa dia minta, kata macam PTPTN lah. Contoh kan, dia ada apa? Ujrah, ada kos, orang kos mentadbir pengurusan kan, dia ada 1% dan sebagainya. Kalau ada macam tu, saya rasa ramai orang mesti dia buat tuntutan kan. Tuntut RM500 nafkah untuk anak plus 5% untuk kos pengurusan. Tak ada kan? Sebab wanita, ibu, kalau dia tuntut, dia mesti nak tuntut untuk pihak anak dia. Dia nak beli keperluan untuk anak dia. Dia tak minta pun kos upah urus nafkah tu. Tak payah nak berkira sangat kan? Okey, Puan Mikhalisha Mikael. Tuan, boleh ke hak jagaan anak sepenuhnya jatuh ke bekas isteri kalau bekas suami tak nak hadir ke mahkamah? Soalan tu, ke bekas suami jatuh kepada ibu kalau bekas suami tak nak hadir ke mahkamah. Tu baru betul. Ya tu lagi bagus. InsyaAllah lah. Hak jagaan ni tak ada masalah. Kalau sebelah pihak lagi bagus. Macam akak duduk kat Kedah bekas suami Kelantan. Kalau akak untuk nafkah tak, ex-husband tak turun, boleh ke? Tuntut lah. Boleh Puan. Boleh. Cuma masalah nanti nak buat kuasa lah. Nak kuat kuasa macam tu. Mana okay. Saya rasa macam dah terlebih masa dah ni. Okey, saya dah menang kes nafkah tertunggak selama 20 tahun. Bekas suami masih tak mau start bayar payment schedule yang disetkan. Macam mana saya boleh teruskan? Puan boleh muat naik sekali lagi. Yang ni buat pengingkaran mahkamah tu Puan. Sumbat je penjara. Tenang. Buat notis penjara lah, notis komited. Penghinaan mahkamah. Sebab dah ada perintah kan, dah menang nafkah tertunggak tu, tapi dia tak bayar juga. Ikut yang dah disetkan, so Puan kena naik lagi untuk peringkat yang ketiga. Okey, Puan Nurlidah. Puan Azmila. Tuan Fahmi, kalau dah ada perintah masih ingkar, apa isteri kena buat? Itulah nama dia, perintah tunggakan nafkah, saman penghutang penghakiman. Puan kena naik untuk kali yang kedua. Okey Puan itu prosedur dia, kena naik kali yang kedua. Assalamualaikum. Salam. Boleh tak tuntut nafkah isteri dan anak walaupun belum bercerai? Suami hampir setahun lepas tangan. Boleh Puan. Tak ada masalah nak tuntut nafkah isteri, nak tuntut nafkah anak dalam tempoh perkahwinan. Dia tak perlu tunggu bercerai. Boleh tuntut. Oh, okey. Assalamualaikum Tuan, mohon pencerahan. Sudah 3 tahun lebih saya bercerai. Dalam tempoh ni bekas suami tak pernah langsung bagi nafkah anak syurga saya ni. Segala perbelanjaan anak saya yang tanggung. Saya baru buat tuntut nafkah anak. Tapi tak tahu macam mana nak mula. Macam mana nak mula, Puan kena lantik peguam. Kena buat saman dan penyataan tuntutan. Peguam akan sediakan untuk difailkan di Mahkamah Rendah Syariah yang berdekatan dengan Puan.
Mahkamah Rendah Syariah yang berdekatan tempat kita mustatin, tempat kita tinggal itu. So dia kena naik ke mahkamah untuk proses perbicaraan. Okey, jadi puan kena lantik peguam ini. Sama ada lantik bantuan guaman ataupun peguam swasta. Tuan, kalau ex-husband bagi RM500 bulan tu dikira nafkah anak ke? Masa cuti sekolah dia tak masukkan duit. Tu kira nafkah tunggak anak ke? Dia bagi tahu macam mana? Puan kena tahu lah. Kata ni 500 ni untuk anak. Untuk anak lah. Kalau dia kata 500 ni untuk awak dengan anak, awak mesti kita akan ada isu nafkah tak cukup kan? So kita yang kena tahu. Yang ni tunggakan ke? Yang ni dia bayar hutang ke? Ataupun dia bagi nafkah untuk bulan tu. Alah, puan bunga kantan ni, kena ulang balik dah. Tuan, kalau bekas suami tak mampu bagi nafkah anak-anak, siapa harus tanggung nafkah anak-anak? Bolehkah kita tuntut pada adik-beradik? Boleh, tuntut kat adik-beradik. Kalau ada datuk dah, tuntut kat datuk dah tu dulu. Sebab bekas suami dah kahwin lain, tapi nafkah dia cakap mampu bagi 200 je 2 orang anak. Tuntut je dekat adik-beradik dah kan, bubuh lah. Sebab dia ni semua adalah wali lagi. Bagi lagi bagus, datuk lah. Okay. Alright. Puan Nurlida alias. Boleh tak untuk melalui adik dia yang kerja government, bapak dia dah meninggal? Boleh lah. Boleh puan, tuntutlah. Okay, maaf tuan. Macam mana dengan persiapan raya yang sepatutnya dibuat oleh bekas suami sebab bekas suami tak beri apa pun untuk tahun ni? Kalau puan baru nak tuntut, tahun depan punya raya baru dapat puan. Jadi bolehlah tuntut lah. Tapi tahun depannya raya lah baru puan boleh dapat sekolah ke kan. Sebab belum ada perintah lagi. Mana lagi kan? Tadi saya nampak macam Tuan, perlu tak dimasukkan dalam perintah kenaikan setiap tahun untuk nafkah anak kerana setiap tahun harga barang keperluan akan naik? Tak, dia tak boleh masuk macam tu. Kalau kita ada kenaikan, kita kena mohon nama dia ubah perintah nafkah. Okay? Dia kena buat tuntutan lain. Nama dia tuntutan tu ubah perintah nafkah. Dia tak boleh ada kenaikan. Okay, masuk 5 tahun nanti ni ada kenaikan berapa pula. Boleh kau nak buat macam tu kalau ada persetujuan. Okay, kalau ada persetujuan. Tapi kalau tak ada, dia kena buat ubah perintah itu. Mana tadi? Saya rasa macam ada lelaki yang komen. Tak ada lah tadi. Okay. Alright, so itu saja kelima suku dah. So terima kasih kepada anda semua yang bertanyakan soalan. Macam mana, best tak? Oh, okey, ada satu lagi. Ini menarik, ini menarik. Ini. Assalamualaikum Tuan Tuah Fahmi. Suami saya bangsa asing masuk Islam sebab kahwin. Sekarang ada luar negeri. Saya nak tuntut cerai. Saya tak tahan tiap kali minta nafkah anak, dia berhenti bergaduh dulu. Ungkit setiap duit dia bagi. Susahkah saya nak tuntut cerai? Cerita pasal nafkah. Alright. Kalau nak tuntut cerai sebab tak dapat nafkah, mudah. Okey lagi lah. Tak cukup syarat kan. Tak bagi 3 bulan. 3 bulan turut-turut tak dapat dan sebagainya tu. So okey lah, senang lah sikit kalau kita nak isukan tentang kata suami tak bagi nafkah tu. Tapi kalau kita nak tuntut nafkah, suami pula ada kat luar negara, yang ni problem. Yang ni isu yang selalu saya bagi tahu, antara risiko kalau kita berkahwin dengan bangsa asing, dengan orang luar, isunya adalah isu berkaitan dengan anak. Sama ada kes jagaan anak ataupun isu nafkah anak. Yang ni memang problem yang berlaku. Sebab perintah kita dekat Malaysia, kalau dia duduk dekat sana, macam mana kita nak kuat kuasakan? Yang ni memang antara risiko yang besar lah yang berlaku kalau orang yang berkahwin dengan luar. Tapi kalau isunya nak tuntut cerai, saya rasa tak susah. Asalkan cukup, kita panggil apa, cukup merit. Cukup merit case,
InsyaAllah boleh. Macam contoh merit case dia tak dapat nafkah lebih daripada 3 bulan. So okey lah. Ni last. Saya suka menjawab soalan anda sebenarnya. Salam, nak bertanya macam mana isteri beli rumah kereta guna duit gaji suami kerana suami ada blacklist. Lepas dah beli rumah yang kereta semua, isteri minta pasal sebab alasan tak sepahaman. Kerana tak dapat dalam mahkamah perkahwinan sebab isteri memang nak pasal. So suami lapaskan cerai dalam mahkamah. Sekarang lepas iddah, isteri terus kahwin lain. Kira cerai pun tak sampai 6 bulan. Bekas suami tak minta harta pencerian masa bercerai. Sebab anak-anak bekas isteri jaga. Sekarang bekas isteri dah kahwin sebab suami baru tu dah jalin hubungan. Panjangnya, saya tak cukup soalan ni. Saya pun tak faham. Tak sampai isu, dia pun habis cerita je dulu. Okay, so alright. So terima kasih pada anda semua yang mana yang menonton ni. So hari ni saya ada kerja pula nak kisah pasal signboard office ni. So terima kasih pada anda semua yang setia, dan kalau anda rasa saya punya live ni sangat best ataupun mudah anda faham, why not anda tekan share dan bagi tahu kepada kawan anda. Kalau anda tagkan kawan anda tu lagi baguslah. Kalau dia masih belum follow, boleh ajak dia untuk follow saya. Saya percaya kes macam ni dia bukan berlaku kat kita saja. Mungkin kita ada kawan kita ataupun kenalan kita ataupun adik-beradik kita yang ada isu macam ni. Isu nafkah ni memang isu yang selalu berlaku, especially isu berkaitan dengan nafkah anak. Ni saya tengok ada orang kata best sangat kan. Right? Sebab saya nak anda semua, tugas anda sebagai anak-anak murid yang baik, yang mendengar kata, ni aku puasa ini ni, kalau aku doa apa bagus ni, insyaAllah. Tiba-tiba je doa aku nak diangkat hari ni. Alright? So, saya minta kepada anda semua, yang mana yang masih ada kawan-kawan dia, family members dia yang belum kenal, yang belum follow saya lagi, boleh tekan like dan boleh tekan follow. Dan jangan bimbang, video ni sentiasa ada dekat page ni. Anda boleh cari, nanti anda boleh tengok. Sebab saya sentiasa akan bagi yang terbaik. Dan kalau anda rasa macam malah lah nak tengok kat Facebook ni, nak cari kadang-kadang loading susah kan, saya percaya ramai orang kat Malaysia ni dia sangat popular dengan YouTube. Semua video saya pun dah ada upload kat YouTube. Anda boleh join, anda boleh subscribe channel nama dia Fahmi Ramli Channel kan, macam yang ayat mula-mula ayat dia keluar awal deng gedeng-gedeng tu kan, tulis Fahmi Ramli Channel, kat situlah mesti ada sama juga Fahmi Ramli Channel. Okay. Yang mana yang belum join lagi grup Tanya Tuan Fahmi, khas untuk wanita saja, anda boleh join. Nak join macam mana? Search je Tanya Tuan Fahmi. Okay. InsyaAllah esok kita akan kisah tentang tajuk yang lain pula. Dan sebelum habis tu lagi, saya nak buat penulisan sikit. Ada nak share tentang kesan nikah dekat Siam. Okay, so terima kasih kepada anda semua yang terus support saya, dan saya doakan yang terbaik untuk anda hari ini dan hari-hari esok. Alright, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.